Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Rupa-rupanya ini sebabnya kenapa Azmin Ali umum ada mungkin pilihan raya mengejut pada hujung tahun ini. Hal ini kerana bagi membuatkan Anwar Ibrahim nak bubar ataupun sekadar letak jawatan, itu tidak akan menjadi kenyataan. Yang hanya dapat menjatuhkan kerajaan ini hanyalah melalui pilihan raya. Hal ini kerana sebelum ini pada 26 Februari tahun 2024, pada waktu titah diraja pertama oleh Agong yang baru, Baginda sudah berpesan supaya jangan ganggu gugat kerajaan perpaduan. Agong pernah menitahkan bahawa Baginda tidak akan layang permintaan ganggu-gugat kerajaan perpaduan. Jadi, apa-apa bentuk SD, apa-apa bentuk lompat parti, apa-apa bentuk penyerahan kononnya surat aku janji menyokong seseorang tidak akan berlaku lagi. Hanya dengan satu cara Anwar Ibrahim perlu membuat pilihan raya. Untuk membuat pilihan raya, Anwar Ibrahim harus kehilangan sokongan parlimen 2/3 ataupun sokongan parlimen lebih daripada majoriti muda. Untuk itu berlaku, bolehlah kita kata, itu adalah misi yang impossible. Kerana sekarang ini Anwar Ibrahim bukan kekurangan 1-2 kerusi ataupun Anwar Ibrahim kelebihan 1-2 kerusi sahaja. Anwar Ibrahim sekarang mendapat lebih 2/3 sokongan di parlimen. Kalaulah Anwar Ibrahim hanya ada kelebihan 1 atau 2-3 kerusi saja, bolehlah cakap itu terganggu gugat. Tapi Anwar Ibrahim sekarang ini, dia punya sokongan lebih 2/3. Lebih 2/3. Maknanya, nak menumbangkan Anwar Ibrahim itu perlu ada satu magic yang luar biasa untuk menumbangkan Anwar, dan dijangka kalau ia melibatkan uang mungkin akan perlu lebih kurang dalam 2 bilion ringgit untuk membayar saman, membayar bon sesiapa yang menukar sokongan daripada Anwar Ibrahim. Kecualilah satu blok itu menyokong keluar, menyokong tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim. Sebagai contoh, blok Barisan Nasional, sebagai contoh blok GRS, GPS, satu blok itu tidak mahu lagi menyokong Anwar Ibrahim. Tapi itu tidak akan jadi kenyataan, tidak mungkin akan jadi kenyataan. Selain itu, kalaupun Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli-ahli parlimen, adakah Anwar Ibrahim akan istihar pilihan raya? Belum tentu lagi. Silap-silap hari bulan, sekutu Pakatan Harapan Barisan Nasional yang mungkin akan jadi Perdana Menteri. Jadi itulah ketidakstabilan mula berlaku lagi. Bayangkan orang yang sikit parlimen tiba-tiba jadi Perdana Menteri pula. Adakah itu satu perkara yang baik? Tidak mungkin baik. Hari ini, pada 26 Februari 2024, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan bahawa Baginda tidak akan melayan hasrat daripada mana-mana pihak yang mahu mengganggu pentadbiran kerajaan. Sultan Ibrahim bertitah bahawa semua pihak harus menunggu pilihan raya umum yang akan datang untuk berpolitik. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kestabilan politik negara titah Baginda. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Titah Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Baginda turut mengingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan ahli parlimen sebagai penggubalnya.
Oleh itu adalah tidak masuk akal jika penggubal undang-undang itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Saya harap semua ahli-ahli dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan yang mulia ini dengan mematuhi peraturan sepanjang tempo persidangan titah baginda. Sultan Ibrahim turut sama memberi kebenaran kepada yang dipertua Dewan Rakyat dan yang dipertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Saya mahu ingatkan, Parlimen ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat YB semua adalah penggubalnya. Adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Justru saya harap semua ahli akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan ini, kata titah baginda. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain, titah baginda. Ini merupakan istiadat pembukaan parlimen pertama oleh Sultan Ibrahim sejak mengangkat sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17 pada 31 Januari lepas. Persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung 19 hari. Dengan tumpuan utama adalah perbahasan titah diraja oleh ahli-ahli parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac, diikuti jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Sidang Dewan Negara pula dijadual berlangsung 18 Mac hingga 4 April tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ini perlulah diambil perhatian. Tidak mungkin ada PRU pada hujung tahun ini. Percayalah bahawa PRU hanya akan berlangsung pada tahun 2028 atau 2027. Tidak mungkin pada tahun ini. Percayalah, maci-maci, paci-paci. Yang mengatakan bahawa adanya pilihan raya mengejut tahun ini itu semata-mata adalah politik murahan yang mahu memujuk diri sendiri, memujuk ahli supaya terus percaya bahawa mereka masih relevan, yang sebenarnya dah hampir tak relevan lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Benarkah hujung tahun ini PRU 16? Azmin Ali nyatakan bahawa sila bersedia. Wah, itu arahan daripada Muhyiddin Yassin kepada Azmin Ali yang dikatakan diarah bersiap sedia dengan jentera kerana mungkin ada pilihan raya mengejut. Jadi, daripada FMT, bincang PRU mengejut bukan langgar titah agong, kata Pemuda Bersatu. Siapa yang pernah kata bahawa bincang PRU mengejut itu langgar titah agong? Tak seorang pun pernah kata itu melanggar undang-undang. Tiada satu pun yang mengatakan itu adalah melanggar titah agong. Tidak pernah. Cuma itu adalah melanggar apa? Melanggar moral. Kerana kalau belum lagi PRU, buat apa nak mahu menggendang-gendongkan perkara tersebut yang tidak akan pernah berlaku? Ianya hanya digendang-gendongkan apabila ada keperluan untuk hanya menarik perhatian politik murahan. Izhar Shah, Arif Shah berkata sebagai langkah semak dan imbang, pembangkang berhak membuat persiapan dan menilai kemungkinan politik yang sedang berlaku. Pemuda Bersatu berkata arahan parti supaya jentera bersiap sedia menghadapi kemungkinan PRU mengejut hujung tahun ini bukan bertujuan menggugat kestabilan politik yang diseru yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kalau begitu, kenapa beria-ia sangat nak mahu PRU mengejut ini? Itulah kan.
Sudah orang bising-bising, barulah dia kata ianya hanya untuk persiapan semata-mata. Pengarah Jabatan Pilihan Raya dan Pendemokrasian Pemuda Bersatu Izhar Shah Arif Shah berkata, sebagai langkah semak dan imbang, pembangkang berhak membuat persiapan dan menilai kemungkinan politik yang sedang berlaku. Kenyataan wakil rakyat kerajaan yang menduh bersatu tidak menghormati titah yang di-Pertuan Agong kerana bercakap soal PRU mengejut adalah satu percubaan murahan untuk memesongkan perhatian rakyat daripada kegagalan kerajaan, katanya lagi. Ada netizen kata, apa kaitan PRU mengejut dengan kegagalan, katanya. Apa pula kegagalan kerajaan yang dia sebut kegagalan kerajaan itu? Sila senaraikan, kata penyokong Pakatan Harapan PH. Izhar berkata menjadi tanggungjawab parti politik untuk membuat persiapan bagi menghadapi PRU. Sambil menegaskan tidak akan tunduk kepada taktik murahan kerajaan untuk cuba menutup kegagalan mereka, memainkan sentimen tidak berasas. Jika mereka yakin bahawa mandat rakyat masih bersama mereka, mengapa perlu takut dengan perbincangan mengenai PRU soal beliau lagi? Semalam, 4 ahli parlimen daripada Parti Kerajaan Perpaduan membidas bersatu yang meneruskan dakwaan kononnya, PRU mengejut mungkin diadakan tahun ini walaupun penggal pentadbiran Kerajaan Perpaduan hanya tamat pada tahun 2027. Mereka mendakwa hantaran Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali di media sosial berhubung perkara itu sebagai tidak bertanggungjawab dan bertujuan menggugat kestabilan politik. Agong dalam titahnya pada 26 Februari tahun lalu menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan dari pihak cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara selain meminta pembentukan kerajaan perpaduan dihormati. Jumaat lalu, dalam hantaran di Facebook, Azmin berkata, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengarahkan jentera parti itu digerakkan segera bagi menghadapi PRU mengejut hujung tahun ini. Menurutnya, arahan itu dikeluarkan dalam mesyuarat bersatu yang turut membincangkan perkembangan amat meyakinkan hasil pertemuan kepimpinan tertinggi Bersatu dan PAS pada Rabu lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.